Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Nazri Kaha. Ini Agenda Awani. Kita akan terus mendapatkan reaksi pimpinan Akar Umbi. Apakah yang mereka ingin nyatakan berkaitan dengan pembentangan rancangan Malaysia ke-12 oleh Yang Amat Berhormat Perdana Menteri. Satu naskah yang besar ke mana Malaysia ingin dibawa sepanjang 5 tahun yang mendatang ini. Dan pastinya rakyat di Akar Umbi lah kelompok yang paling penting untuk kita dekati kerana segala projek, segala pembangunan yang dilakarkan ataupun yang dirancangkan oleh peringkat negeri, peringkat daerah dan hingga juga peringkat persekutuan akan yang mendapat manfaatnya adalah masyarakat, sama ada di bandar, di luar bandar, di pinggir bandar ataupun di pendalaman. Jadi saya akan terus mendekati kelompok ini dan sekarang saya bersama dengan Cik Majdan Jamain, Ketua Kampung Parit Raja di Batu Pahat, Johor, yang juga menyandang beberapa jawatan di peringkat Akar Umbi seperti PIBG Sekolah dan seumpamanya. Sebagai reaksi, bagaimana kita melihat pembangunan dalam rancangan Malaysia sebelum ini, apakah yang perlu dijadikan rancangan Malaysia ke-12 ini benar-benar boleh memberi manfaat kepada penduduk kampung, khususnya di Parit Raja, Batu Pahat? Okey, alhamdulillah, terima kasih kepada Astro yang sudi menjemput saya bagi sesi ini. Okey, merujuk kepada soalan di mana apakah yang perlu ada di masa akan datang di kawasan Parit Raja. Apa yang saya lihat pada hari ini, suasana masyarakat dalam keadaan pandemik ini, mereka mengalami satu suasana kehidupan yang memerlukan sangat bantuan. Untuk masa hadapan, Parit Raja harus dinaikkan lagi sebagai satu kawasan terutama sekali ialah dari segi peluang-peluang pekerjaan yang perlu disediakan kepada penduduk di kawasan Parit Raja. Pada hari ini, walaupun Parit Raja ini dikenali sebagai bandar pendidikan, namun masyarakat kampung di kawasan Parit Raja masih lagi peratusnya yang agak tinggi juga yang masih belum ada pekerjaan tetap dan ada setengahnya yang masih tidak bekerja lagi. Jadi peluang-peluang pekerjaan, bagi saya peluang-peluang pekerjaan seperti kilang-kilang industri ataupun syarikat-syarikat swasta harus diadakan dengan lebih banyak dan juga peluang-peluang perniagaan yang merangkumi perniagaan IKS, kilang-kilang kecil juga perlu diwujudkan di kawasan Parit Raja. Kerana Parit Raja ini sinonimnya adalah satu tempat produk IKS di mana Parit Raja juga terkenal sebagai produk kerepek. Dan pengusaha-pengusaha di sini kebanyakan ini adalah daripada kalangan penduduk kampung. Jadi pembangunan industri di kawasan Parit Raja ini pada saya di masa akan datang harus dipertingkatkan dari segi keperluan ilmu kepada pengusaha dan juga keperluan bangunan kedai untuk mereka berniaga ataupun mengusahakan produk-produk mereka di kawasan Parit Raja. Begitu juga dengan masa akan datang iaitu di kawasan Parit Raja juga sesungguhnya infrastruktur bagi penduduk Parit Raja ini sangat penting. Contohnya seperti pembangunan prasarana jalan raya dan sebagainya. Jadi pada saya untuk masa akan datang kerajaan harus mengambil berat tentang keperluan masyarakat di Parit Raja. Walaupun ianya kampung, tetapi ianya boleh dikatakan sebagai kampung yang menuju ke arah bandar ataupun pekan yang lebih maju. Jadi saya mengharapkan untuk Parit Raja ini kerajaan dapat memfokuskan bagi masyarakat yang lebih baik di masa-masa yang akan datang. Bagi Cik Majdan sendiri, apa penambahbaikan ataupun lonjakan lain dalam rancangan Malaysia ke-12 ini diangkat ekonomi digital? Peluang untuk meluaskan pendapatan, meningkatkan pendapatan amat luas dengan penglibatan terus IKS dalam ekonomi digital. Adakah ekonomi digital ini sudah didedahkan semaksimum mungkin di kalangan IKS kita di Parit Raja, Cik Majdan? Di Parit Raja, majoriti peniaga pengusaha kilang-kilang kerepek ini adalah daripada orang-orang kawasan kampung. Sudah semestinya digitalisasi ini adalah satu perkara baru bagi mereka.
Namun apa yang saya lihat selama mana PKP di Parian Raja ini, mereka menggunakan jalan yang terbaik, iaitu menggunakan kaedah jualan secara online. Saya lihat di Azhar Food dan juga di Krepek Ahmad Shah. Itu adalah satu antara syarikat-syarikat yang besar yang saya lihat mereka mengambil inisiatif bagi menjual produk mereka secara online. Dengan keadaan yang sebegini, saya yakin mereka ini masih lagi kekurangan ilmu bagaimana cara untuk memperluaskan lagi pasaran barangan mereka melalui konsep konsep online dan juga konsep digitalisasi. Saya mengharapkan pihak kerajaan melalui kementerian yang berkaitan supaya adakan satu kursus bagi mereka ini bagi mempelajari, mencari ilmu bagaimana untuk cara kaedah yang lebih baik agar produk-produk mereka dapat dijual dengan cara yang lebih baik dan juga cara yang lebih berkesan. Kalau kita lihat pada hari ini, kebanyakan pengusaha kita hanya menggunakan sistem jualan terus, menghantar di kedai-kedai. Tetapi pada hari PKP yang lepas, cara ini tidak boleh digunakan sebab banyak kedai-kedai yang menjual produk-produk ini tutup. Jadi begitu juga dengan cara pembungkusan, cara iklan, cara untuk promosi kan. Jadi saya mengharapkan kerajaan menunjukkan satu slot ataupun satu apps ataupun apa juga yang berkaitan dengan pemasaran supaya mereka ini dapat melonjakkan lagi hasil jualan mereka sekurang-kurangnya dengan adanya kejayaan kedai-kedai ataupun kilang-kilang ini. Sekurang-kurangnya dia akan menambahkan lagi bila jualan itu bertambah, hasil bertambah, mungkin kilang tersebut akan menambah lagi pekerja-pekerja. Secara tak langsung ianya akan menambahkan lagi peluang-peluang pekerjaan kepada penduduk tempat kepada dalam industri ini. Jadi untuk pendapat saya, untuk masa hadapan bagi pengusaha-pengusaha IKS ini diharapkan kerajaan memberi fokus utama bukan hanya pada industri keripik, tetapi industri-industri lain yang boleh menyumbang pendapatan kepada mereka dan seterusnya membuka peluang pekerjaan kepada penduduk di kawasan industri tersebut. Itulah pendapat saya tentang perkara ini. Terima kasih Cik Majlan Jumain memberi reaksi rancangan Malaysia ke-12 dari pimpinan Akar Umbi. Jadi kita akan terus mendapatkan pimpinan yang lain dan juga masyarakat sivil yang lain terus bersama kami di Agenda Awani. Rancangan Malaysia ke-12 bercadang ataupun melakarkan bahawa sektor agromakanan dan pertanian perlu diberikan perhatian dan lonjakan untuk memastikan sektor ini yang benar-benar memberi impak terus kepada masyarakat luar bandar dan juga kelompok petani, peladang dan nelayan kerana mereka mampu keluar daripada garis kemiskinan. Dalam masa yang sama ia mampu menjadi sektor yang mempunyai keuntungan yang tinggi dengan pengkomersialan dan juga melakukan lonjakan dalam ekonomi digital. Jadi di talian kita bersama Encik Syakran Samsudin, rakan saya, pengurus besar PPK Kuala Langat. Pengalaman PPK Kuala Langat memberi kataupun laluan dan juga panduan kepada ahli-ahli PPK supaya mereka mampu bertahan kerana kita tahu kesannya berganda sifatnya. Ada yang tutup terus, ada yang tidak mampu untuk expand perniagaan mereka walaupun mereka sudah rancang sebelum COVID. Pengalaman PPK Kuala Langat. Bagi pengalaman kita yang di dalam sektor pertanian ni, yang mana COVID telah pun melanda kita hampir kepada tahun yang kedua lah, 2 tahun ya. Dan yang akhirnya kita melihat industri pertanian ini industri yang bagi kita adalah industri yang paling utama untuk memastikan security makanan itu masih lagi ada dalam Malaysia, ditawarkan dalam Malaysia dan keluaran makanan negara itu adalah dibekalkan sepenuhnya oleh dalam negara lah, oleh petani-petani luar. Yang mana bagi ketika ini kita melihat apabila COVID melanda dia punya kaedah itu agak berubah walaupun dia pertanian. Yang mana ada yang masa di awal berlakunya COVID kita punya ekspor untuk barang pertanian pun tidak boleh tidak boleh berjalan dan import masuk barang pertanian pun tidak boleh masuk dan di situlah kita melihat
local product ataupun local produce ni penting kepada negara. Dan pada waktu itu ke permulaan COVID tu kita lihat ada pengalaman yang mana ada produk yang tidak boleh dijual, produk pertanian tidak boleh dijual kerana sekatan-sekatan awal, dan akhirnya kita kena melihat kerajaan telah pun membuat tindakan yang lebih pantas dengan memastikan semua keluaran pertanian itu terus berada di pasaran untuk memastikan dia di kesediaan untuk pengguna di Malaysia lah. Dan di situ kita melihat industri pertanian itu nampak lebih baik dan lebih kurang terkesan lah daripada segi COVID daripada satu sudut. Tapi pada sudut yang sama kita lihat COVID juga mengganggu industri pertanian dari sudut pekerja asing dan sebagainya. Dan di sini kita melihat perlunya adanya kaedah-kaedah baru untuk memastikan industri pertanian itu lebih terjamin pada masa-masa ke depan dan ketika pandemik macam ini berlakulah. Dan pengalaman kita menguruskan bilangan petani yang di bawah kita dengan yang memastikan pasaran-pasaran tersebut, iaitu kita terus melakukan pembekalan yang menghubungkan pengeluaran petani itu terus ke pasaran lah. Maknanya kita waktu pandemik ni yang penting sekali kita mesti menghubungkan hasil ladang itu terus ke pasaran, dan di sinilah pentingnya sebuah pertubuhan ataupun kumpulan-kumpulan petani yang bergerak secara berkumpulan berbanding dengan secara individu, yang kita lihat sangat berimpak pada waktu pandemik ini, Tuan Haji. Bagaimana kita belajar dalam hal ini supaya kelompok petani peladang dan juga peternak termasuk nelayan mampu bertahan dalam masa yang sama? Untuk RMK12 ini kita perlu ada lonjakan bagaimana sistem rantaian agro makanan dan juga pertanian ini wajar kita teliti semula. Oh ya, yang apabila kita lihat dalam tempoh 2 tahun ini peningkatan bagi makanan, sumber makanan ternakan, ya terutama jagung yang kita lihat memang hampir 40% meningkat, berpunca daripada import yang meningkatlah, ada kekangan daripada import, dan kesannya harga ini dah pun ditekan pada pengguna yang seperti mana yang dimaklumkan oleh Tuan Haji Nazir tadi. Dan di sini kita lihat bertahun-tahun sebenarnya kita cuba untuk memastikan perkara ini peningkatan kos dan juga kebergantungan kepada import ini dibuat, dan setakat ini masih belum dapat penyelesaian yang baik. Dan saya rasa saya pun ini agak luar bidang lah kan, tapi kita melihat bagi saya bagi tahun RM12 ni fokus kerajaan mestilah mencari solusi daripada local produce ni, yang saya pasti kaedah penyelidikan yang lebih utama kepada perkara ini, sebab perkara ini memberi satu tekanan yang besar kepada kita punya import dan ini pandangan saya lah daripada industri yang bagi saya kita cubalah cari alternatif yang maknanya satu pakar penyelidikan mesti dibuat. Seperti mana yang kita lihat sekarang ni kelapa sawit dan juga cuaca yang baik di negara ini menjadi satu kekuatan sebenarnya untuk mencari alternatif kepada produce yang jagung yang diimport tersebut. Dan yang keduanya kita melihat adakah satu kaedah ekonomi yang baik jika kita membuat river investment, maknanya walaupun jagung itu dibeli daripada luar, tetapi sebenarnya itu adalah pelaburan kerajaan kita daripada negara kita yang memastikan kos yang lebih murah, dan akhirnya kita boleh membuat satu pulangan ekonomi yang boleh mengurangkan harga itu sendiri. Yang ni saya rasa pakai ekonomi perlu duduklah untuk memastikan perjalanan dan tekanan kepada kos input ini boleh dikurangkan pada masa RM12 ni. Okey, sekali soalan cepu mas saya. Semua nak cerita tentang lonjakan sektor ini kepada pendigitalan dan ekonomi digital. Semua bercakap termasuk dalam industri agro makanan dan juga pertanian. Pengalaman PPK Kuala Langat, apa hambatan dan juga apa peluang yang wajar diraih dan diguna pakai oleh sektor ini, dan pihak kerajaan perlu adakan insentif dalam rancangan Malaysia ke-12? Ya, bagi kita melihat apabila kita masuk kepada era pendigitalan IR 4.0 yang sebelum ini, kita tengok sektor pertanian ini memberi ada jalan keluar jugalah untuk kepada perkara-perkara pengurangan kos, yang mana dengan yang kita kena pasti sebelum ini dengan penggunaan pendigitalan ini,
kos baja boleh dikurangkan sehingga 30% dan juga peningkatan hasil kepada 20%, dan di sini memberi impak yang baiklah kepada industri pertanian itu sendiri. Dan pada awal tahun 2021 ini kerajaan telah pun memulakan dana untuk pendigitalan kepada pertanian, dan daripada sini kita nampak satu ruang yang baiklah kepada peningkatan hasil kepada sektor pertanian. Tetapi pada masa yang sama, pendigitalan ini sebenarnya kurang memberi impak kepada sektor petani kecil berbanding dengan petani yang lebih besar. Dan kita lihat di Malaysia, di negara ini memang petani kecil itu sangat ramai, dan pendigitalan kepada petani kecil ini ada kekanganlah pada waktu ini. Yang pengalaman kami di Kuala Langat itu sendiri, apabila dia melibatkan pembiayaan oleh sektor kewangan dan sebagainya, kebanyakan sektor kewangan tidak mahu membiaya bagi petani-petani kecil berbanding dengan petani-petani besar, dan di situlah maknanya pendigitalan itu akan menyebabkan jurang antara petani besar dan petani kecil itu lebih besar. Walaupun sebenarnya pendigitalan itu sangat membantu kepada petani kecil dan juga petani besar, dan di sini kita mengharapkan kerajaan memberi tumpuan kepada perkara ini supaya pendigitalan ini boleh implement untuk semua petani kecil dan juga petani besar. Yang ni pada pandangan saya lah, Tuan Haji. Terima kasih Cik Muhammad Syakran Samsudin, Pengurus Besar PPK Kuala Langat. Jadi kita akan terus berinteraksi dengan seorang dua lagi pimpinan Akar Umbi dalam sektor mereka, sebagaimana reaksi mereka dalam rancangan Malaysia ke-12. Dengan tema Keluarga Malaysia Makmur, Inklusif dan juga Mampan, rancangan Malaysia ke-12 ini untuk melonjakkan negara ke sebuah negara berpendapatan tinggi dalam masa 5 tahun. Tetapi pastinya masyarakat di Akar Umbi, masyarakat di luar bandar dan juga kawasan pedalaman, mereka lah wajar diberi perhatian serius, dan itu dilakarkan, diberi perhatian dalam rancangan Malaysia sebelum ini dan diteruskan untuk rancangan Malaysia 5 tahun akan datang. Tetapi COVID-19 juga perlu diberi perhatian kerana situasi ini memberikan ruang ataupun memberi kesan impak terus kepada pemain industri, mereka yang terlibat dalam industri pelancongan dan sebagainya. Jadi saya akan mendapatkan reaksi Encik Rafi Robert, Presiden Persatuan Pelancongan dan juga Kebudayaan Daerah Keningau di Sabah Negeri di Bawah Bayu. Ya, terima kasih Nazri. Pertama sekali saya mengucapkan jutaan terima kasih kepada Astra Awani kerana menjemput saya dalam bicara pada hari ini. Sebagai reaksi kepada kami selaku pemimpin di peringkat Akar Umbi, sudah pasti saya menyambut baik perancangan yang telah dibentangkan oleh Yang Amat Berhormat Perdana Menteri baru-baru ini berkenaan dengan RMK 12, yang mana kita lihat banyak perancangan itu sama seperti RMK sebelum ini yang fokus kepada rakyat untuk pembangunan dan kesejahteraan. Tapi pada kali ini kita berdepan dengan cabaran yang mana kita mahukan pembangunan diteruskan dan juga cabaran kita menghadapi COVID-19. Jadi komen saya selaku rakyat di peringkat Akar Umbi, kami merasa denyut nadi masyarakat di kawasan di negeri Sabah, khususnya di luar bandar, yang mana kita mahu pelaksanaan perancangan itu lebih cepat dan telus. Kenapa saya katakan kita perlu perancangan ini lebih cepat? Karena dengan keadaan pandemik sekarang ini, rakyat sangat banyak terkesan dari segi kesehatan, ekonomi, dan pembangunan. Dan saya percaya sepanjang tempoh kita menghadapi COVID-19 ini, banyak pembangunan yang tergendala dan melambatkan proses dia. Jadi saya mengharapkan dengan pelaksanaan RMK 12 ini, banyak projek-projek di peringkat pedalaman, di kawasan pedalaman atas Sabah ini, dapat dilaksanakan dengan cepat. Contohnya, jalan raya. Jalan raya ini adalah isu dari dahulu yang rakyat Sabah hadapi. Kita perlu satu jalan raya yang boleh menghubung pusat bandar dengan kampung. Kerana kebanyakan jalan-jalan di kawasan luar bandar ini sangat teruklah
tidak memberi keselesaan yang baik kepada rakyat. Kedua, dalam kita memacu pembangunan yang telah dirancang dalam RMK 12 ini, kita sudah pasti ekonomi digital itu perlu diperkasakan. Saya melihat satu masalah apabila kita fokus terus membangunkan ekonomi digital di kawasan pedalaman atas ini mempunyai masalah jalur lebar, talian internet yang kurang baik. Jadi saya berharap kerajaan dapat fokus untuk membangunkan lebih banyak hubungan jalur lebar itu di kawasan luar bandar, khususnya di kawasan pedalaman. Dan sudah pasti pendidikan juga perlu diberi keutamaan. Mungkin kerajaan perlu memikirkan sesuatu bagi mencapai satu kualiti pendidikan yang amat baik. Dan sistem pendidikan kita juga saya lihat banyak tergendala sejak kita berlaku pandemik ini, Azri. Kita perlu satu pendekatan baru dan cara mengatasi kekurangan yang ada itu. Kelewatan sistem pembelajaran ataupun masalah-masalah yang dihadapi sebelum ini. Contohnya pembelajaran yang melalui atas talian, yang mana murid-murid yang berada di kawasan pedalaman ini sangat terkesan dan mungkin tidak mempunyai satu yang kita panggil ialah kualiti pendidikan secara atas talian karena kegagalan perkhidmatan jalur lebar itu terus kepada penduduk kampung. Seterusnya kesehatan, sekarang ini kita di peringkat endemik. Saya percaya kita semua pun masing-masing mahu menjaga kesehatan kita, tetapi kalau perkhidmatan kesehatan di peringkat kampung itu tidak dinaik taraf seperti membekal peralatan yang canggih dan bersesuaian, mungkin akan menjejaskan kualiti kesehatan penduduk kampung. Dan yang terakhir sekali adalah saya bagi respon kepada RMK 12 ini, saya mengharapkan RMK 12 juga dapat mempertingkatkan perkhidmatan pengangkutan awam ataupun menaik taraf pengangkutan awam di luar bandar. Karena penduduk di luar bandar ini kebanyakannya tidak mempunyai kendaraan persendirian dan lebih kepada menggunakan perkhidmatan awam seperti bus, van, taksi yang mana menghubungkan daripada kampung ke pusat bandar. Pandangan Cik Robert supaya RMK 12 ini benar-benar akan mengubah pandangan masyarakat luar bandar bahawa pembangunan akan sampai dan yang berkualiti itu akan diterima oleh mereka. Ya, Nazri. RMK ini biasanya cantik perancangan di atas kertas dan bila perlaksanaannya mungkin terdapat sedikit kekurangan ataupun ketidakpuasan dari segi kualiti. Saya mencadangkan kepada kerajaan macam ini. Sejak dulu kita menerima peruntukan yang sangat sedikit karena apabila sedikit kita tidak dapat mencapai satu quality project yang mencapai kepuasan rakyat di peringkat pedalaman khususnya. Jadi saya setuju apabila birokrasi kita dapat kurangkan supaya perkhidmatan itu dapat dijalankan dengan lebih baik dan lebih cepat. Jadi saya tengok kalau kerajaan betul-betul mahu membantu rakyat di Sabah dan Sarawak, agihan peruntukan itu perlu lebih besar dan bersasar. Dan keutamaan projek perlu diutamakan mengikut keperluan rakyat. Kita cuba ajikan projek-projek itu di kawasan pembangunan di seluruh negeri. Tetapi untuk Sabah dan Sarawak kita perlu keutamaan kerana kita sudah jauh ketinggalan dari segi pembangunannya. Terima kasih Cik Rafi Robert, Presiden Persatuan Pelancongan dan juga Kebudayaan Keningau Negeri Sabah memberikan reaksi tentang rancangan Malaysia ke-12. Jadi itu sahaja agenda awal ini. Terus bersama kami untuk memberikan analisis dan juga bual bicara berkaitan dengan reaksi masyarakat berkaitan dengan rancangan Malaysia ke-12. Jumpa lagi.